Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya. Hari ini saya akan membicarakan atau bercakap tentang kepulihan dadah dalam kalangan yang salah guna bahan ataupun dadah ini. Jadi untuk tajuk hari ini, kita harus faham bahawa dalam isu penagihan ini, salah tagih, salah ambil dan sebagainya ini menyebabkan ada juga penagih, kita jadi seorang penagih ataupun seorang pengguna. Untuk capai kepada peringkat kepulihan ini ialah satu benda yang agak rumit, sebab ada proses-proses yang tertentu. Bila kita nak pulih daripada ketagihan itu, dan semua yang saya faham dan saya tahu dan saya kajian-kajian yang telah saya lakukan, 90% daripada mereka yang terlibat dengan salah guna bahan ini atau salah guna dadah ini memang nak kembali kepada asal, tidak menagih. Tapi ini adalah satu proses yang panjang lebar, bukanlah satu proses yang mudah, dan harus diingat, harus dipahami bahawa setiap orang yang menagih itu melakukan kesilapan, dan kesilapan itu bukanlah sesuatu yang tak boleh dibetulkan, dan harus dipaham bahawa kita mampu untuk membetulkan kesilapan yang telah kita lalui sebelum ini kepada satu jiwa baru, satu manusia baru yang menghadapi ataupun menerokai zaman-zaman yang mendatang. Untuk itu kita nak membetulkan kesilapan kita, dan bila kita nak betulkan kesilapan kita dulu, kita harus ada caranya, ada peringkat-peringkat pembetulan itu, kerana harus diingat bahawa yang paling utama sebelum kita pulih, kita kena faham tentang dadah yang kita ambil itu. Walaupun hari ini kita ada golongan-golongan yang mengambil dadah yang bercampur aduk ataupun candy. Dia ambil opiat, dia ambil stimulan, methamphetamine, amphetamine dan sebagainya, termasuk ketum lah. Dan ini pun tak apa, kita masih ada harapan untuk kembali seperti manusia normal sebelum ini. Tapi hari ini, di waktu yang ringkas ini, saya nak cakap tentang penagihan opiat. Harus dipaham bahawa opiat ialah sejenis bahan yang kalau digunakan dengan betul, dia menjadi satu benda yang baik, menjadi ubat mujarab, dan membantu kita dalam banyak hal. Tetapi kalau kita salah guna, berarti kita ambil lebih had tanpa panduan dari pakar-pakar perubatan, maka kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita seterusnya. Masuklah kita menjadi seorang yang ketagih. Baik. Jadi opiat ini datang daripada getah pokok bunga popi. Kalau kita lihat di sini, ni pokok popi dengan buah-buahnya, dan belah sini adalah bunga popi yang begitu cantik dan wangi, disebut sebagai bunga pahlawan, dan banyak ditanam di negara-negara Afghanistan, Pakistan, Myanmar, dan beberapa negara di kawasan-kawasan Iran dan sebagainya. Tujuan penanaman ini bukanlah untuk menghasilkan heroin, morfin, untuk disalahgunakan, tetapi tujuan ini adalah untuk memproses dengan benda yang betul untuk membantu dalam dunia perubatan. Jadi kita harus tahu bahawa bila kita ambil dadah opiat ini, yang terdiri daripada yang paling asasnya ialah candu, kemudian diikuti oleh dadah kodim, yang dimasukkan dalam ubat batuk yang memberi kelegaan dan mengurangkan batuk. Kemudian kita ada morfin, ubat yang banyak membantu dalam menahan kesakitan, dan kita juga ada heroin. Jadi ini digunakan dalam dunia-dunia perubatan, tetapi dalam dunia perubatan ini pengambilannya ada batas dan ada
hadnya atau dos-dos yang tertentu supaya kita tak menjadi ketagih. Baiklah, kita tengok dulu satu opiat yang pertama. Opiat ini adalah sekumpulan dadah yang bertindak balas terhadap reseptor otak. Opiat tapak penerima kesan tindakan hormon di dalam tubuh badan kita, terutama sistem saraf dan saluran pencernaan. Jadi maknanya dia, kalau kita ambil heroin, kita ambil morfin, kita ambil kodein buat batuk, dan kita ambil candu, tempat yang paling dia bertindak ialah sistem saraf dan saluran pencernaan. Contohnya ialah saluran kencing, peluh kita, dan juga buang air besar. Tetapi harus diingat, ia merupakan ubatan tradisional daripada pokok popi, pokok bunga popi yang biasa diberi oleh doktor untuk melegakan kesakitan. Painkiller, pengiktirafan reseptor opiat mempunyai kesan yang baik dan tidak baik. Ini opiat yang datang daripada tumbuhan. Ia ada juga agen kemurung. Kalau orang murung dan sebagainya, kita pergi dan mereka akan membantu. Tapi dalam dos-dos yang dibenarkan. Tetapi hari ini kesalahan paling besar yang kita lakukan, kita mengambil benda ini lebih kepada kemampuan penerimaan tubuh kita. Jadi keadaan ini telah membawa kepada, bila kita ambil benda-benda ini, membawa kepada masalah lah pada sistem tubuh kita. Biologi tubuh kita akan berubah sebab kita mengambil bahan-bahan yang sebenarnya membantu dalam dunia perubatan, tapi dalam dos-dos yang begitu banyak, akhirnya dia merubah sistem saraf kita. Dan inilah yang kita risau, dan dia menjadikan sesuatu bebanan kepada orang yang mengambilnya. Beginilah, kita tidak sakit, contohnya kita tidak sakit gigi, kita tak sakit apa-apa, tetapi kita makan ubat tahan sakit, kita makan morfin. Jadi sistem saraf dalam badan kita, hormon kita membuka satu perasaan, satu kelegaan yang memang hebat sebab kita tak sakit. Ubat ini ataupun dadah ini digunakan untuk menahan sakit, tapi kita tak sakit. Jadi akhirnya bila opiat ini tak diambil, tak boleh kita rasa sakit badan kita sebab kita tidak makan ubat yang memberi kita kelegaan. Itu cerita dia. Jadi orang yang ambil heroin dan morfin dan sebagainya, bila dia tak ambil, dia sakit lah. Sebab apa? Sebab dia ambil ketika dia tidak sakit. Lainlah orang yang sakit. Orang yang sakit dalam peperangan, kena tembak dan sebagainya, tapi benda-benda ini dia tak diberi morfin dan sebagainya supaya dia tahan sakit. Tapi kita tak sakit, kita paksa diri kita untuk menahan pada sakit. Jadi itu yang menyebabkan penagih-penagih heroin dan morfin dia tidak ketagih sebenarnya. Banyak masyarakat faham bahawa pengambilan opiat, heroin, morfin, candu, kodein yang dicampur dalam ubat batuk ini memberi ketagih gian. Tak, dia tidak. Dia sebenarnya, kita merasa sendi-sendi kita sakit, macam ada gigitan semut dan sebagainya, dan sistem ini dikuasai oleh sistem saraf kita. Nampak tak? Jadi sebab itu orang yang sakit ni, orang yang ambil ni, dia gauh kangan, gauh sendi-sendi sebab dia rasa ada gigitan macam semut, anai-anai, dan gigitan ini amat sakit. Tetapi kalau dia mengambil opiat tadi, ambil heroin, morfin yang juga dipanggil ubat lah, akhirnya dia akan merasa satu kelegaan. Nampak tak? Jadi yang tu yang opiat ni. Jadi kita santai sikit lah malam-malam ini. Sebelum kita pergi opiat semula jadi. Maksud opiat semula jadi ini, opiat ini ada jenis yang semula jadi, ada yang jenis yang banyak orang faham, ni opiat ini adalah satu dadah yang semula jadi, bukan sintetik. Ada juga opiat yang sintetik. Apa yang di sintetik ini bukan datang daripada pokok dibuat. Contohnya metadon tu bukan sintetik, bukan datang daripada pokok, tapi dia digunakan dalam perubatan untuk membantu orang yang menagih heroin. Okey, morfin kita ambil. Biasanya morfin ini digunakan sebagai ubat tahan sakit, painkiller. Morfin semula jadi datang daripada bunga popi. Manakala kodein pula yang datang jenis yang diambil untuk memberi penahan batuk dan sakit. Biasanya ubat batuk mengandungi dadah ini dan satu lagi bahan yang panggil
promethazine. Jadi ubat kodim ini dia ada orang batuk sakit, ada sakit lengkung dan sebagainya. Yang sakit ni batuk ni. Jadi insya-Allah kalau ambil kodim dengan cara yang betul, dos yang betul, dia amat membantu. Tapi kita tak ambil seperti sarangan pakar perubatan. Dicadangkan kita ambil satu hari 3 sudu, 3 kali pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Kita ambil satu botol, dan ini sudah lebih tu. Dan juga ada juga opiat semi sintetik, opiat yang diproses daripada morfin, semi sintetik. Jadi diproses, dibuat morfin, tapi semi sintetik. Maksud semi sintetik ni dicampur dengan bahan kimia dan digunakan sebagai morfin, ubat tahan sakit. Manakala heroin ini ada di seks morfin, dadah yang dikenali sebagai K-Fit, ubat, dop, putih Cina dan lain-lain. Ini adalah satu daripada proses opiat tadi, daripada morfin dan sebagainya, yang boleh membawa kepada pengambilan yang menggunakan cucuk, jarum dan sebagainya, yang cukup bahaya. Sebab dia ada proses, dia mungkin ada semi sintetik, mungkin dia proses dengan bahan-bahan kimia penggunaan. Contohnya banyakkan yang ketagih hari ini ialah heroin. Heroin ini membawa ketagihan. Contohnya dia cucuk di tangan, di leher, kadang di paha, dipanggil highway dan sebagainya. Apabila dah tak cucukkan dada itu, tak mendatangkan apa-apa lagi. Ini yang masalahnya. Dan dalam antara morfin, heroin ini adalah satu-satu kumpulan opiat, proses daripada morfin itu yang membuat kepada penagihan cukup cepat. Kalau kita gunakan, kita ambil hari ini, esok, lusa, seminggu, kita akan menjadi ketagih. Itu bahayanya. Sebab apa? Kita akan dah rasa cukup selesa, dan bila dah banyak sangat duduk dalam badan kita, dia jadi toksik dalam badan kita, dia rasa sakit sendi. Bila kita tak ambil, kita rasa tak selesa, kita rasa sakit sendi, sakit badan, kita rasa ada binatang gigit dan sebagainya. Akhirnya kita terpaksa ambil. Itu yang menyebabkan ketagihan. Dan ada juga yang namakan oxycodone dan hydrocodone yang boleh dia dalam bentuk tablet. Ini juga digunakan sebagai ubat tahan sakit, tapi disalahguna. Contohnya kita sakit gigi, kita pergi cabut gigi, doktor gigi akan berpesan pada kita bahawa bila sakit je makan. Nampak tak? Bila sakit saja makan. Tapi kalau kita ikut panduan doktor tu, insya-Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Tapi kalau kita tak ikut, dan kita ada juga opiat sintetik. Ubat sintetik ini digunakan, tujuannya ialah untuk ubat yang merawat pesakit ketagih dadah jenis opiat. Terlampau teruk sangat ketagihannya terhadap heroin, maka digunakan yang ini, fentanyl ni, untuk mengubat ketagihan, jadi mengurangkan dan sebagainya. Tapi bukan dia juga jenis opiat juga, tapi sintetik. Seperti kita ada metadone, ini cukup popular di Malaysia, digunakan sebagai merawat pesakit ketagihan jenis opiat. Sebab apa? Majoriti orang yang ambil heroin ini dia lebih suka kepada suntikan dan menyebabkan sebaran penyakit HIV. Dan akhirnya metadon ini, opiat sintetik ini digunakan dengan bantuan pakar-pakar perubatan untuk mengurangkan atau tidak lagi mengambil dadah opiat, heroin atau morfin dengan cara suntikan, supaya kita dapat membantu tidak dijangkiti HIV. Ini penyakit yang banyak dijangkiti oleh penagih apabila kongsi jarum. Dan dia maklumlah, HIV ini adalah satu-satu penyakit yang tidak ada ubat, yang membawa kepada kelemahan
daya tahan badan dia lebih kurang. Kalau kita tengok COVID hari ni pun, kita pun tak ada lagi ubat yang boleh membunuh kuman COVID, tapi kita ada vaksin yang boleh mencegah. Jadi ini juga metode ini bukanlah vaksin, metode ini mencegah daripada pengambilan heroin yang boleh membawa kepada HIV. Tapi macam-macam lah sekarang ni yang minum dan sebagainya. Lepas tu ada Buprenorphine yang digunakan melawat pesakit ketegangan jenis opiat juga ini. Banyak lagi lah yang kita tramadol dan sebagainya. Dan ada juga yang sintetiknya liporamide tu biasanya digunakan untuk melawat diarrhea yang gigit dan sebagainya pada masalah apa. Dia makna dia opiat ni sebenarnya dia ada yang membawa kepada kebaikan dalam perubatan. Yang menjadi masalah kita hari ni ialah kita tidak menggunakan dengan cara-cara yang betul. Maka dia akan menjadi kepada permasalahan dalam diri seorang itu. Baik. Dan kita harus faham bagaimana dadah ini bertindak. Pertama sekali apabila kita ambil opiat ini dengan dos yang melebihi yang dibenarkan oleh pakar perubatan, morfin, heroin, kodein, ubat batuk dan sebagainya, dia merangsang reseptor opiat di dalam otak, saraf tunjang dan usus. Dia rangsang. Dia memberi kerangsangan dan memberi satu, orang kata bila kena ni berasa satu kelegaan. Ada orang kata giat dan sebagainya, tak, dia satu kelegaan. Saya duduk lama dengan, tak tahulah rakan-rakan yang kepulihan dengan saya tu menceritakan bahawa dia memiliki satu kelegaan. Dan kita harus faham bahawa golongan-golongan yang ambil opiat ini adalah yang cukup otai. Ada 80, umur 80 masih ambil lagi kan. Jarang sangat opiat ini, heroin, morfin diambil oleh golongan-golongan murid sekolah. Pelajar sekolah dia jarang ambil benda-benda ni. Banyak kan. Tapi hari ini sudah ada remaja-remaja yang umur 20-an saya jumpa dalam banyak program yang mengaku bahawa mereka juga mengambil opiat, ambil morfin dan sebagainya. Ini adalah satu yang kita risau. Tapi sebenarnya saya sendiri memperhatikan bahawa dia bila dia ambil opiat ni, kepulihan dia agak-agak memakan masa yang panjang sebab dia berkait dengan sistem biological badan kita. Contohnya orang yang ambil opiat ni, majoriti ni dia akan cengkung, pipinya serut dalam, bau badan dia sebab dia berkait dengan usus, saraf tunjang, kadang-kadang malas nak mandi, rasa sejuk dan sebagainya. Dan memang bila kita kena saja opiat ini, badan kita yang sakit-sakit tadi sebab kita ambil, memang dia lega. Dia sebab tujuannya ialah melegakan kesakitan, painkiller, meredakan batuk. Bila kita ambil opiat ini, kodein contohnya yang banyak, kita akan tidur. Bila tidur ni kita akan saraf-saraf kita akan rasa lega dan sebagainya. Akhirnya batuk itu akan reda, dan batuk ini adalah satu tanda kepada setiap individu bahawa saluran pernafasannya mungkin tak begitu elok, ada jangkitan dan sebagainya. Ada juga kesan-kesan negatif. Euforia ni makna dia duduk dalam terawang-gawang. Euforia ni orang kata mabuk. Sebenarnya kalau opiat ni dia tak mabuk pun dia rasa lega. Euforia lah. Sedasi, retensi urin, kencing, sembelit, semua yang mendatangkan. Dan satu lagi kerana dia berkait dengan saraf tunjang dan usus dan otak. Dan selalunya mengambil opiat ni dia ada pemurung dalam pernafasan dia agak tak begitu sesuai. Dan orang yang baru ambil opiat ni selalunya dia cepat bertindak, dia cepat menjadi lawyer dan muntah. Dan satu yang paling dahsyat, kalau kita cek orang yang ambil opiat ini, kadar detikan jantung dia tu agak lambat sikit. Itu semualah bagi kita yang tu yang biasa yang kita dengar. Tapi sebenarnya sebenarnya kita salah guna
dadah ubat-ubat ini dia menjadi satu ketagihan. Jadi saya nak pergi pada kalau kita bercakap tentang kesan ini, banyaklah orang-orang yang ambil daripada fizikal dia tak nampak kan, dia berjalan lututnya lembut, lututnya ke depan sikit kan, muka cengkung. Dia berbeza dengan dadah-dadah seperti stimulan, metapetamin atau syabu. Mereka tak, badan mereka masih lagi sadu, tapi orang yang ambil opiat ini, badan mereka akan menjadi begitu kurus, cengkung, dan kadang-kadang tak terurus sebab dia memerlukan benda itu ialah satu pergantungan, sebab dia rasa sakit-sakit badan. Sebab harus diingat bahawa bila kita ambil dadah ini, sistem badan kita tu tak seperti sistem badan yang sebelum kita ambil dadah kan. Jadi kalau orang yang sempurna, orang yang tak ambil dadah, orang tak merokok dan sebagainya, sistemnya agak lega. Sistem pernafasan khususnya, kalau orang tak ambil merokok, dia rasa pernafasan yang sempurna. Kalau gitu juga orang yang ambil opiat ni, dia rasa sistem sendi-sendinya, sarap-sarapnya, dia rasa lega. Dia rasa dunia ini begitu aman. Tapi ialah kita dah lalui benda itu, kita dah ambil benda itu. Yang sekarang ini kita nak patah balik. Nak patah balik itu dia bukanlah satu perkara yang mudah. Seperti makan kacang habis bungkus satu malam. Dia bagaimana nak pulih itu makan tahun. Dan salah satu perkataan yang kita kena pegang dalam kepulihan golongan yang mengambil opiat ini, kita kena ada satu tekad bahawa aku nak berhenti. Bila aku nak berhenti ini, aku kena lihat balik di mana aku bermula. Bila aku nak berhenti, di mana aku bermula dulu. Dadah ini, opiat ini, dia tidak ada jual di kedai, dia tidak ada jual di klinik, dia tidak ada jual di pasar raya. Dia dijual oleh rakan atas rakan. Di situ nampak perkataan kawan, rakan. Yang paling utama bila kita nak berhenti, khususnya ada macam kaedah lah. Ada yang keluar daripada pusat puspen, ada yang nak berhenti sendiri. Tapi perkataan yang paling kita pegang ialah kita bertekad untuk berhenti. Dan dia tak boleh kata nak berhenti hari ni aku ambil sikit, esok aku ambil sikit lagi, lusa aku ambil. Dia tidak ada istilah macam tu. Sebab dia adalah satu penyalahan guna ubat yang telah ada dalam badan kita, yang telah merubah sistem saraf kita, yang telah mengubah sistem usus saraf tunjang dan otak kita. Maka kita, benda ini berada dalam badan kita sebagai benda toksik. Jadi yang pertama kita tekad, yang keduanya kita kena pastikan bahawa kita membuang benda-benda ini daripada tubuh kita. Kita tak boleh makan ubat untuk buang. Kita tak boleh nak buat cara nak buang muntah dan sebagainya. Kaedah yang paling utama yang boleh kita buang adalah secara pertumbuhan yang semula jadi. Peluh, mandi. Bila kita nak berhenti, paling pertama kita mandi. Kita kerap mandi. Banyakkan orang ambil opiat ni dia malas mandi. Pengubatan kalau ikut zaman-zaman dulu, detoxification tu, detoksifikasi, cold turkey namanya. Dulu lebih bagus kadang-kadang kan, sebab perawatan dulu saya nampak ada kebersihanan. Hari ni bukan tak, hari ni tak berkesan, tapi hari ni kita lupa yang lama. Bila kita lupa yang lama, selalunya kita ingat yang baru. Dia tidak begitu mujarab. Bagi saya yang lama itu yang bagus, kita kena ambil. Kita lupa yang lama, jadi kita mandi. Bila kita datang ketagihan, kita mandi. Mandi itu sejuk. Kalau kita ambil pendekat sejuk dan kita buang segala peluh, segala yang tak baik dalam tubuh kita. Nombor duanya, kita mendekati Tuhan ikut agama masing-masing. Kalau agama Islam, dia kena cuci spiritual. Jadi dia mandi, bersihkan badan, dia spiritualnya dia nak kena bersih. Dan spiritual ini berjalan sekali dengan fizikal, biologikalnya. Contohnya sembahyang yang paling dipenting adalah sembahyang sunat. Sembahyang yang kita buat 5 waktu ni adalah satu kewajipan. Dan bila kita
nak buat kek ni, kewajipannya tepung, gula. Tapi kalau kita nak sedapkan kek kita tu, kita bubuh aisin, kita bubuh telur, kita bubuh macam-macam untuk sedap. Macam tu juga apabila kita nak mendekati spiritual, mendekati Tuhan kita yang mencipta kita dan membantu tubuh kita, maka kita kena tambah benda-benda yang penyedap ini. Contohnya paling utama ialah mandi. Mandi ni bila yang kita nak mandi? Paling utamanya kita mandi seperti disarankan dalam banyak-banyak ulama kita ialah contohnya di Suralaya Inabah, dia benarkan kita mandi pas kedua pagi. Kita mandi kalau ikut dia ada cebok-cebok dia ataupun berapa gayungnya mandi 100 dan 200. Bila kita mandi kita rasa sejuk, segala kotoran kita lepas tu kita ambil wuduk, kita gunakan air juga dan kita sembahyang tahajud. Kita tak digalakkan mandi sebelum pukul 12 malam, pukul 10, 11 tak payah. Kita mandi, sebab kita sembahyang tahajud, kita akan taubat dan lepas tu kita dah tidur, kita dah mandi, nampak tak? Kita badan kita tenang, saraf kita tenang. Ada kajian menyatakan orang yang mandi waktu subuh ini mereka lebih kuat jantungnya. Ingat tadi bila kesan-kesannya jantungnya berjalan, kadar jantungnya lambat. Jadi ini membantu balik kepulihan secara fizikal tadi. Jadi mandi kemudian esoknya mungkin satu daripada psikososial bagi orang yang opiat ini, dan malah ke semua penyakit darah ialah terjaya itu psikososialnya. Kita mungkin sebab saya nak itu terjaya, tak kira lah kita kerja sendiri, kita mungkin tanam pokok cabai tepi rumah, kita tanam pokok terung tepi, asalkan kita bekerja. Dan bila kita bekerja, kita mengisi psikologi masa kita itu dengan benda-benda yang berfaedah. Kita tak fikir benda yang macam-macam nak buat yang baik-baik. Itu psikososialnya. Psikososial yang kedua banyaknya ialah kita tahu masyarakat kita bila sebut dadah ini, mereka melabelkan benda negatif, mereka enggan menerima. Kita tak boleh memaksa masyarakat menerima kita, sebab berpuluh tahun masyarakat melalui zaman-zaman yang tak menyeronokkan. Memang penagih tak mau mencuri, tetapi penagih terpaksa mencuri sebab nak beli dadah. Kalau tak mencuri, dia tak ada kerja. Nampak tak? Jadi pisang yang hilang mungkin ditatang oleh satu keluarga, tiba-tiba tinggal pokok pisang yang batang saja. Itu mendatangkan satu psychological phobia kepada tuan punya pisang tadi. Dan akhirnya bila dia tahu pula yang mencuri ni adalah penagih, dan itu telah lekat satu dekatan dalam diri mereka ialah yang negatif. Walaupun kita kata orang yang mengambil dadah ini ialah mereka sakit yang kita cari sendiri, dan yang kita cari sendiri ni kita nak berhenti. Jadi kita ada konsep-konsep nak berhenti. Kita kena letak masyarakat itu di sebelah, dan tak semualah masyarakat itu yang akan menolak kita. Orang yang akan menerima kita orang yang signifikan, iaitu ibu bapa kita, adik-beradik pun, kadang abang kakak pun tak diterima, tapi mak dan bapak dia tetap menerima siapakah anak mereka. Jadi bila kita buktikan kita duduk di rumah, sebab penagih-penagih ni dia yang nak pulih ni, dia pertama dia tak boleh berkawan. Sebab ada satu benda yang saya sendiri tak dapat jawapannya, ialah apabila seorang yang menagih dan pulih, tetapi apabila dia melihat benda yang dia ambil bahan yang dia ambil dulu itu depan mata dia, maka dia sudah berperang. Dia tidak ada resilient ataupun daya tahan. Ini adalah satu kaedah yang saya cadangkan, bahawa satu kaedah daya tahan macam mana kita latih tentera komando, duduk lautan, makan survival. Ini daya tahan. Yang ini saya rasa tak pernah dibuat. Saya pernah mencadangkan dulu bahawa seorang yang nak pulih dadah ini, selain daripada dia berhenti, dia kena Pulau Pangkor yang terbaik lah. Dia naik kayak, dia pusing Pulau Pangkor dengan ombak yang kuat. Dia kena survival
Kalau dia tidak apa, dia akan gagal dan mungkin akan mati, tenggelam dalam laut dan sebagainya. Ini yang dikatakan resilient, daya tahan. Dan banyakkan kita yang lalui ini, kita tak punya daya tahan yang kuat. Daripada mula kita ambil dulu, mula kita terlibat dulu ialah kerana daya tahan. Dan saya percaya semua warga Malaysia daripada kecil hingga besar, mereka tahu bahawa dadah itu berbahaya. Sebab benda ini diulang berkali-kali, seperti mana orang Islam dikatakan babi itu haram. Itu juga dadah itu bahaya. Tapi kerana tidak ada daya tahan kita, maka kita akhirnya ambil benda itu kerana kita terbayangkan nak mencuba. Tapi bila kita mencuba susunya heroin, kita nak patah balik itu lambat. Sebab dia, benda yang kita cuba ini, sebab dia menangkap sistem otak kita, sistem saraf kita, dan khusus sistem biologikal kita, sistem fizikal kita sudah jadi tidak tentram, tidak tentu arah. Jadi kawan itu ialah kita letak sebelah. Sebenarnya tak berkawan pun tak apa, kan? Kawan pun tak apa. Yang paling penting ni bila kita ada kerjaya, dan kerjaya itu tak, kita jangan mengharapkan satu kerjaya yang kita mengharapkan untuk bekerja dengan orang. Ada baik kerjanya kita usaha sendiri di zaman norma baru ini. Siapa yang bekerja makan gaji ni, khususnya dengan swasta, dia bukan satu jaminan untuk selamat dalam kehidupan. Tapi kalau orang tu yang berkerjaya, dia buat tanian, dia bela ayam, dia bela itik dan sebagainya, rezekinya masih luas dan dia usaha sendiri, masanya sibuk, kalau dia pandai buat baiki motosikal, dan benda kerjaya yang dia buat sendiri ni membantu dia untuk kepulihan. Itu psikososial ni. Tak payah berkawan dan sebagainya, ya. Saya ulang balik, kepulihannya yang paling pertama, you faham dah ada apa yang you ambil. Dan bila you faham dah ada apa yang ambil, you faham bahawa yang you ambil tadi telah merosakkan sistem saraf, sistem usus dan sistem otak kita. Jadi sekarang ni kita nak buang segala toksik itu, kita mungkin ada kaedah yang paling pertama yang boleh kita gunakan ialah mandi. Yang ke mandi. Dan mandi, bila mandi kita buat sifat spiritual, kita tak tinggal sembahyang. Dan paling asas, saya banyak di pusat-pusat Kristen yang saya buat kajian dan lawat dulu, ialah kemampuan untuk membaca Al-Quran. Hari-hari kita baca Quran, kita punya jiwa, kita punya ketenteraman, kita punya motivasi akan berkembang dan pulih. Sebab Quran itu yang memberi satu kesejukan, satu aura baru untuk kita mendekatkan diri kepada yang Maha Berkuasa. Kalau agama lain mungkin cara-cara lain lah, kan? Masing-masing ada agama sendiri, tapi Tuhannya yang satu. Baik, kemudian apabila kita baca Quran, saya bagi yang Islam, kita faham yang bukan Islam, kita bagi baca Quran, kita semayang, dan kita mendekati kepada Maha Pencipta, insyaAllah. Sebab kita ni duduk di dunia ini adalah satu perjalanan kepada satu dunia yang kekal. Kita tak lama pun duduk di dunia ini. Esok lusa mati. Macam sekarang ni musim COVID-19, Corona ni. Saya pun terkejut dan takut juga. Hari ni saya bermesra, saya WhatsApp kawan, esok dah tiada lagi, kan? Jadi kematian itu di mana-mana, dan esok lusa boleh kita mati. Dan itulah, lepas mati itulah dunia yang paling kekal dalam hidup kita. Jadi kita nak perjalanan untuk menuju ke alam kekal itu penuh dengan keindahan, kecantikan, dan tidak ada titik-titik hitam. Dan itu kita kena dekat kepada Maha Pencipta. Kemudian kita, supaya kita mandi, kita semayang, dan harus diingat bahawa kita kena letak satu mindset kita yang paling pertama. Orang yang menerima kita ialah ibu dan bapa kita lah, adik-beradik, abang, kakak pun kadang-kadang tak boleh terima, sebab tak tahu, itu ialah sistem dia. Signifikan yang tak dapat, signifikan yang dapat ialah ibu bapa kita, sebab dia membesarkan kita daripada kecil. Dia tahu ke mana kita membesar dan sebagainya. Kemudian kita ada kerjaya, dan kerjaya itu janganlah kita cari, kerjaya itu kita buat sendiri. Sebenarnya di Malaysia ni kerjaya sendiri itu banyak. Saya sendiri bila bercara ini banyak kerjaya sendiri yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, khususnya dalam bidang pertanian. Tanam terung tepi rumah pun kita boleh buat duit. Bela ayam 4-5 ekor pun kita tak payah lagi fikir nak beli telur ayam di pasar, kan? Kalau kita beli ayam daging, tak payah fikir pun nak lauk dan sebagainya. Dan semua ini sebenarnya menjadi kerjaya yang bagus. Kerjaya itu ada di sekeliling kita. Contohnya di Thailand. Thailand
dia tidak mengharapkan konsep makan gaji dan sebagainya, tapi konsep mereka ialah konsep mandiri. Begitu juga Indonesia, masyarakatnya mandiri, maka berdiri atas kaki sendiri. Maka akhirnya hari ini kalau kita tengok dalam ekonomi dunia, Indonesia telah pun mengatasi Malaysia, dan Thailand sudah lama mengatasi Malaysia dalam konteks pertanian, industri dan sebagainya. Sebab apa? Mereka mandiri, berdiri sendiri. China, Jepun maju kerana mereka berdiri atas kaki. Jadi kalau kita, khususnya orang Melayu, mengharapkan kerja makan gaji, kita akan patah balik. Bila kita makan gaji, kita mula berkawan. Bila kita berkawan, orang yang akan terima kita dalam psikososial kita ialah rakan sepenagih kita dululah. Sebab satu labeling daripada masyarakat lain kepada penagih ini, memang kita tak boleh, kita tak mampu untuk mengubah masyarakat. Sebab masyarakat yang normal ini lebih ramai daripada kita, dan mereka berkuasa dalam segala segi. Sebab itu kadang-kadang usaha untuk memahami masyarakat agar dapat membantu kepulihan penagih-penagih ini, responnya begitu tidak baik, kecuali keluarga-keluarga yang anak mereka terlibat, barulah mereka datang jumpa dan mereka berbincang untuk pekerjaan. Kalau mereka tak ada, mereka buat tak tahu, itu kita tak boleh terima baik. Jadi pendek je, kita bersembang WhatsApp opiat dan sebagainya, sebenarnya kita mampu berjaya asasnya atas kita. Dan saya sendiri berjaya kerana saya ada keyakinan berjaya, dan saya kena bermohon pada Maha Pencipta, doa dan sebagainya. Baiklah, saudara-saudara, kalau nak detail, nak bantuan dan sebagainya, hubungi saya, WhatsApp saya. Telefon ni kadang-kadang maklumlah kan, silent mood pun ada kadang-kadang. Kita duduk di tempat lain, telefon tempat lain dan sebagainya. WhatsApp, insyaAllah saya akan hubungi saudara-saudara dan kita bincang. Saya minta maaf, pada kali ini kita boleh berbincang secara maya, tapi kita tak berbincang secara bersemuka. Sebenarnya kepulihan ini yang terbaiknya kita bersemuka, kita duduk dan memahami. Saya memahami saudara dan saudara memahami saya. Kita tak ada bezanya, kita cuma manusia yang sama. Cuma kita yang mengemudi perahu kita itu untuk berbeza, kan? Satu nak ke hulu, satu nak ke hilir, dan satu lagi entah tenggelam dalam sungai dan sebagainya. Tapi semua itu boleh sampai ke destinasi yang diimpikan oleh semua orang. Jadi kalau kita nak berbincang semua, insyaAllah WhatsApp saya, kita berbincang, dan mungkin kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya wabak pandemik COVID-19 ini tak berpanjangan. Dengan izin Allah kita dapat bersemuka, dan saya juga tidak mengharapkan sesuatu sebab kepulihan segera dalam pandemik ini. Sebab kita faham musuh yang kita nak berperang ini kita tak nampak, dan musuh-musuh yang kita perang ini bukan datang daripada satu jenis, kan? Dulu kita datang daripada Wuhan ini, kita ada simptom dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita ada musuh-musuh daripada India, musuh daripada Afrika, musuh daripada Brazil. Contohnya mereka virus-virus ini ada bermacam-macam kaum juga, dan mereka tidak memberi satu signal, satu simptom awal. Yang kita sedar-sedar, kita terus collapse. Dan saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah nanti kita jumpa balik dalam siri-siri seterusnya yang saya akan sembang santai dengan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.